Dalam video sebelum ini kita sudah bincang bagaimana kita boleh menyelesaikan satu persamaan kuadratik di mana pemala B atau pemala C-nya adalah sama dengan sifar. Sekarang dalam video ini kita akan bincang bagaimana kita boleh menyelesaikan persamaan kuadratik di mana pemala B dan C adalah bukan sifar, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan. Terdapat 3 cara kita boleh gunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadratik di mana pemala B dan C bukan sifar. Kaedah yang pertama dinamakan sebagai kaedah pemfaktoran, di mana kita faktorkan satu persamaan kuadratik dalam bentuk macam ni. Okay, lepas tu kita selesaikan dia. Kaedah yang kedua ialah kaedah menyempurna kuasa 2, di mana kita tulis semula persamaan kuadratik itu dalam bentuk kuasa 2 seperti ini. Lepas tu kita selesaikan dia. Dan kaedah yang terakhir dinamakan sebagai kaedah rumus, di mana kita gunakan rumus matematik ini untuk menyelesaikan satu persamaan kuadratik. Kaedah pertama adalah paling senang sekali, tapi kaedah ini hanya boleh digunakan untuk menyelesaikan sebahagian persamaan kuadratik tertentu sahaja. Okay, dia tak boleh digunakan untuk menyelesaikan semua persamaan kuadratik. Kaedah kedua dan ketiga ini boleh digunakan untuk menyelesaikan semua persamaan kuadratik. Okay. Bagaimanapun kaedah kedua ini adalah lebih susah. Kaedah ketiga ini senang saja, tapi jalan kerja dia mungkin panjang sikit. Okay. Jadi ini adalah 3 kaedah yang kita gunakan dalam peperiksaan. Kadang-kadang dalam soalan tu dia akan nyatakan kaedah mana kita perlu gunakan. Contohnya dia akan suruh kita selesaikan persamaan kuadratik ini dengan menyempurna kuasa 2, maka kita terpaksa guna cara ni lah. Ini bermakna kita terpaksa belajar ketiga-tiga kaedah ini. Mari kita mula dengan kaedah yang pertama, iaitu menyelesaikan persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Katakan kita ada satu persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak X sama dengan 2. Dan kalau boleh kita nak tulis semula persamaan ini supaya dia dalam bentuk faktor. Pendarapan dua ungkapan linear ini akan menghasilkan persamaan kuadratik ini. Jadi kalau boleh kita tuliskan persamaan kuadratik ini dalam pendarapan dua ungkapan linear. Dan dalam video sebelum ini kita sudah belajar bahawa jika pendarapan dua ungkapan adalah sama dengan sifar, maka salah satu ungkapan ini mesti sama dengan sifar. Oleh itu, sama ada X tambah 1 mesti sama dengan sifar, atau X tolak 2 mesti sama dengan sifar. Kalau X tambah 1 sama dengan sifar, maka X sama dengan negatif 1. Dan kalau X tolak 2 sama dengan sifar, maka X itu adalah sama dengan 2. Dan ini adalah penyelesaian bagi persamaan kuadratik ini. Bagaimanapun di sini kita ada satu masalah, iaitu bagaimana kita boleh menukarkan persamaan kuadratik dalam bentuk am ini kepada persamaan kuadratik dalam bentuk faktor ini, supaya kita boleh menyelesaikannya kemudian. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu tahu hubungan di antara kedua-dua bentuk persamaan kuadratik. Mari kita tulis mula kedua-dua bentuk ini. Iaitu kedua-dua ini adalah faktor bagi persamaan kuadratik ini. Maka kita boleh tulis X tambah 1 X tolak 2 ini adalah sama dengan X kuasa 2 tolak X tolak 2. Okay. Kalau kita kembangkan ungkapan ini, kita pasti bahawa X darab X itu X kuasa 2 kan. X darab X, X kuasa 2. Iaitu sebutan X kuasa 2 dalam bentuk am persamaan kuadratik ini adalah hasil darab sebutan X dalam kedua-dua faktornya. Juga kita tahu bahawa 1 darab dengan negatif 2 ni sama dengan negatif 2 kan. Negatif 2. Okay. Iaitu pemala dalam persamaan kuadratik ini adalah hasil darab bagi pemala bagi kedua-dua faktornya. Bagaimana pula dengan sebutan X ini? Okey, mari kita lihat. So, selepas kita darab X dengan X ni dapat X kuasa 2 dan 1 darab negatif 2 ni dapat negatif 2. Kita juga perlu darab X ni dengan negatif 2. Dapat negatif 2X. Lepas tu positif 1 darab dengan X dapat positif X. Dan hasil tambah bagi kedua-dua sebutan X ni adalah sama dengan negatif X. Itu sama dengan sebutan X dalam bentuk am persamaan kuadratik ini. Ini bermakna untuk mendapat sebutan X dalam persamaan kuadratik ini, kita perlu dapatkannya daripada hasil tambah
sebutan X daripada pendarapan kedua-dua faktor. Jadi kita perlu ingat bagaimana kita boleh mendapat X kuasa 2, negatif 2 dan negatif X ini. X kuasa 2 ni dapat daripada pendarapan sebutan X dalam kedua-dua faktor. Negatif 2 ni dapat daripada pendarapan pemalar dalam kedua-dua faktor. Dan sebutan X ini dapat daripada hasil tambah sebutan X, hasil daripada pendarapan kedua-dua faktor. Mari kita lihat contoh ini, iaitu kita ada satu persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 10X tambah 21 dan kita nak faktorkan dia supaya dia menjadi pendarapan dua ungkapan linear. Okey, sama dengan sifar. Okey, kita dinasihatkan supaya kita tulis kedua-dua kurungan ini supaya satu di atas satu di bawah supaya kita boleh melihatnya dengan lebih senang. Okey. Jadi kita sudah tahu bahawa untuk mendapatkan X kuasa 2 ini, kita darabkan sebutan X dalam faktor yang pertama dengan sebutan X dalam faktor yang kedua. Okay? Jadi kita mesti ada satu sebutan X di faktor yang pertama dan satu sebutan X di faktor yang kedua, dan pendarapan kedua-dua sebutan X ini akan mendapat X kuasa 2. Okay? Jadi ini adalah bagaimana kita dapat X kuasa 2 bagi persamaan kuadratik ini. Lepas tu kita juga tahu bahawa pemalar ini adalah hasil darab bagi kedua-dua pemalar dalam faktor. Okay? Faktor bagi 21 ini adalah 1 darab 21 sama dengan 21 dan 3 darab dengan 7 sama dengan 21. Okay? Kita boleh cuba kedua-duanya, tapi sebab di sini sebutan X adalah 10 dan kita tahu bahawa 3 tambah 7 sama dengan 10. Jadi mari kita cuba 3 dan 7 dulu. Okay? Oleh kerana sebutan X ini sama dengan adalah positif, maka kita cuba positif 3 dan positif 7 dulu. Okay, itu kita letak positif 3, positif 7. Okay. 21 ini adalah hasil darab daripada pemalar bagi kedua-dua faktor. Jadi 3 darab 7 sama dengan positif 21. Okay, jadi ini pun kita dapat. Okay. Akhir sekali, sebutan X ini adalah hasil tambah daripada pendarapan kedua-dua faktor. Okay. Iaitu X darab dengan pemalar dalam faktor ini tambah dengan pemalar dalam faktor ini darab dengan X. Iaitu X darab dengan 7. X darab dengan 7 ini dapat positif 7 lah. Lepas tu X darab dengan positif 3 dapat positif 3. Okay. Dan positif 3X. Ini positif 7X. Dan hasil tambah bagi kedua-dua sebutan ini adalah sama dengan positif 10X. Okay. Iaitu sama dengan yang ini. Okay. Ini bermakna kedua-dua ini adalah faktor bagi persamaan kuadratik ini. Sebab pendarapan bagi kedua-dua ungkapan ini akan dapat X kuasa 2 tambah 10X tambah 21. Okay. Jadi faktornya ialah X tambah 3 dan X tambah 7. X tambah 3, X tambah 7 sama dengan sifar. Okay. Sekarang kita boleh selesaikan persamaan ini. Kalau X tambah 3 darab dengan X tambah 7 sama dengan sifar, maka X tambah 3 mesti sama dengan sifar, atau X tambah 7 sama dengan sifar. Kalau X tambah 3 sama dengan sifar, maka X sama dengan negatif 3. Kalau X tambah 7 sama dengan sifar, maka X sama dengan negatif 7. Jadi kedua-dua ini adalah penyelesaian atau punca bagi persamaan kuadratik ini.